Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini, pagi Selasa 1 Zulqa'dah 1441 bersamaan dengan 23 hari bulan 6 2020, musim PKPP. Kita dapat mulakan pengajian kita dalam surah juzuk yang ke-28. Juzuk yang ke-28 bermula dari surah Al-Mujadilah. Surah Al-Mujadilah ini surah yang pertama dalam juzuk ini dan surah yang ke-58 dari awal Quran. Dari awal mushaf, surah ini yang ke-58. Para jemaah boleh pegang Quran, ambil Quran, insya-Allah kita baca beberapa ayat sebelum kita masuk kepada penjelasan ataupun terjemahan dari kitab Pimpinan Ar-Rahman dan juga huraian daripada beberapa kitab tafsir lain yang anda baca, insya-Allah. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Inna Allaha sami'un بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللاتي ولدنهم وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ. وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. Balik kita kepada muqaddimah surah Al-Mujadilah. Kita tengok apa yang dibincangkan oleh ulama dalam masalah ini. Surah ini, tengok muqaddimahnya. Surah ini diturunkan di Madinah. Tengok berbeza dah lah. Sepanjang kita duduk dalam 2 juzuk yang lepas, 29-30, surahnya pendek-pendek dan ayat dia Makkiyah. Awana Makkiyah, surah yang diturunkan di Makkah sebelum Nabi kita berhijrah.
Maka dia punya simah, dia punya ciri-ciri perbincangan dia banyak duduk di kebangkitan semula, kenabian, ketuhanan, tauhid pada Allah Azza wa Jalla, beriman dan bangkit semula. Sebab kita nak takrir tauhid. Bila mari surah ini dia panggil surah Madaniyatun. Mana kebanyakan majoriti ulama, sehingga ada sebahagian ulama kata haka bil ijma'. Mengatakan ilmu ijma' ahli tafsir bahawa ayat ini Madaniyah. Maknanya ayat ini turun di Madinah dan ciri-ciri Madinah ni dia banyak bincang tentang hukum hakam. Ada juga tauhid di celah-celah tu mesti kena ada. Namun dia punya simah dia ataupun ciri-ciri dia banyak hukum. Maka dalam ayat ini Madaniyah mengandungi 22 ayat. Dalam ayat dikata 22 ayat. Ada ulama Mekah dengan Madinah yang mengumpulkan bilangan ayat, dia kata 21. 21. Ulama Iraq, Syam kata 22. Dalam kitab tafsir kita ni dia pilih 22 ayat. Anda dah ulang dah berapa kali. Perbezaan ayat bukan tambah ayat, di mana tempat break tengah jalan tu. Tempat berhenti. Itu punca perbezaan bilangan ayat tu. Ayat sama, cuma dia berhenti mana. Ada kata ayat ni panjang, tengah tu ada nombor lain. Dinamakan, tengok tasmiyatus surah. Dinamakan surah Al-Mujadilah. Surah Al-Mujadilah. Ada juga orang baca dia surah Al-Mujadalah. Jadi Mujadilah, Mujadalah, dua-duanya ada. Baik. Kalau ada Quran sendiri, berbagi Al-Mujadilah, dah baris bawah. Sebab apa dibaca dengan dal baris bawah? Dipanggil bil kasri. Al-Mujadilah. Kerana dalam surah ini, kerana pada awal surah ini ditegaskan, ada isyaratkan bahawa Allah SWT mendengar dan memperkenankan aduan. Itu makna mujadilah, perempuan yang datang mengadu kepada Nabi SAW yang bersoal jawab dengan Nabi mengenai suaminya yang telah menziharkannya. Letak bagi bawah, menziharkannya, bukan menzahirkan. Ada setengah orang kata dia menzahirkan, kata jumpa mana tak gitu, kan? Menziharkannya. Maka Allah Ta'ala sebut di awal, mujadilah, perempuan yang mari berjidal, maknanya mari mengadu, mari cakap. Kalau kata mujadalah, surah Al-Mujadalah, dal dengan dal baris atas, dia panggil bil fathi fi'al jidal, peristiwa yang berlaku percakapan di antara perempuan itu, yang mengadu itu di antara dia dengan Nabi SAW, dia mari repot kepada Nabi SAW. Jadi para jemaah sekalian, kita dah tahu dah makna mujadilah, makna mujadalah, kan? Tapi yang masyhur Al-Mujadilah. Tengok dalam Quran lain ditulis dengan baris bawah, Al-Mujadilah. Nama dia dalam Mushaf Ubay, surah Az-Zihar. Tengok nama kedua. Tadi nama yang pertama cuma tukar baris ya. Yang nama yang kedua, nama dia surah Az-Zihar, kerana Allah Ta'ala sebut hukum zihar di awal perbincangan ini. Hukum zihar di sini disebut yang tidak disebut dalam surah Al-Ahzab. Lepas dalam tafsir nanti tuan-tuan kena tengok. Kena beliklah. Sekali kita baca sini, dan untuk penjelasannya kita tengok dalam surah Al-Ahzab juga ada hukum zihar. Nama yang ketiga, nama dia surah Qad Sami Allah. Ini sebahagian daripada ulama dia tulis nama Qad Sami Allah sebab apa? Ambil daripada ayat yang pertama, Qad Sami Allah. Allah Ta'ala dengar apa yang telah diadu, yang telah dicakap oleh perempuan itu. Maka ayat ini dia panggil Madaniyatun. Ayatnya turun di Madinah. Intisari kandungan dia, tengok. Intisari kandungan menerangkan tentang salahnya menziharkan isteri. Apa dia zihar? Apa dia zihar? Tuan-tuan kena tengok di dalam Pimpinan Ar-Rahman. Buka Pimpinan Ar-Rahman, muka surat 902. 902, tafsir
surah bagi jemaah yang tak ada pimpinan, dia boleh tengok surah Al-Ahzab. Surah Ahzab, surah yang ke-33 di ayat yang keempat. Surah yang ke-33 di ayat yang keempat, Allah Ta'ala sebut di sini, Az-Zihar, kan? Ma ja'alallahu lirajulin fi qalbayn min qalbayni, ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi, wa ma ja'ala azwajakumul la'i tuzahiruna minhunna ummahatikum, wa ma ja'ala adiyaikum. Itu naknya alla'i tuzahiruna minhunna ummahatikum. Tengok terjemahan dia. Diperintahkan dengan kira-kira Allah Ta'ala tidak sekali-kali menjadikan seorang punya dua hati dalam rongga dadanya, tak boleh nak mikir dua-dua, dan Allah tidak menjadikan isteri-isteri yang kamu ziharkan itu sebagai ibu kamu. Jadi dalam ayat ini, tengok dalam muqaddimah surah dia kata, menziharkan isteri. Bagi memahami masalah zihar itu, ya, dan yang berhubung dengannya, lihatlah penjelasan nombor 57, mengenai ayat ayat 4 surah Al-Ahzab. Tengok Az-Zihar ni. Muka surat 902 tu. Nota 1432. Zihar ialah, anda tahu, zihar ialah satu cara talak yang dilakukan oleh kaum Arab Jahiliyah. Arab Jahiliyah ni bila dia balah dengan isteri dia, dia ziharkan. Iaitu, apa dia zihar? Tengok. Definisi dia. Iaitu apabila seorang suami berkata kepada isterinya dengan perkataan yang bermaksud, dia kata apa? Anti alayya qadhri ummi. Persetubuhanku denganmu menjadi haram selama-lamanya. Persetubuhanku denganmu adalah haram seperti bersetubuh dengan ibu. Ini perkataan buruk Allah Ta'ala sebut. Perkataan yang dusta, perkataan yang tak baik. Dia nak haramkan, dia nak sentuh isteri dia seperti haram pergi buat perkara ini dengan ibu. Dengan kata itu, maka dengan serta-merta isterinya itu menjadi haram kepadanya selama-lamanya. Tanya bala. Lepas tu mari duduk dengan saya pula, kan? Bagi menghapuskan adat jahiliah yang karut ini, Allah Ta'ala menegaskan bahawa seorang isteri yang telah diziharkan tidak sekali-kali akan menjadi sebagai ibu sendiri. Tak mungkin. Dan apa yang didakwakan oleh kaum jahiliyah itu hanyalah rekaan mereka semata-mata kerana keadaan ibu adalah berlainan sekali dengan apa? Dengan isteri. Mana ada ibu dengan isteri sama. Baiklah para jemaah sekalian, itu dia panggil intisari di dalam kitab kita pimpinan. Alhamdulillah. Itu yang anda sebut, kitab ni walaupun dia ringkas, tapi ada huraian-huraian yang boleh kita membantu kita untuk memahami ayat-ayat yang dibaca itu. Baiklah, tengok intisari lagi. Menerangkan tentang salahnya menziharkan isteri dan hukuman denda yang dikenakan kepada orang-orang yang terlanjur melakukannya. Dalam surah Mujadilah ni, Allah Ta'ala terangkan hukuman kepada orang yang melakukan zihar. Dalam Ahzab tadi tak sebut, dia sebut zihar saja. Dalam kaedah kita, dia panggil Al-Quran menafsirkan Quran. Al-Quran itu menafsirkan Quran. Inilah yang terbaik tafsir. Tafsir Quran dengan Quran. Maka, kemudian diberi amaran bahawa orang-orang yang terdorong menentang perintah Allah dan Rasulnya, maka mereka akan menerima akibat yang seburuk-buruknya semasa mereka dibangkitkan hidup semula pada hari akhirat. Oleh itu, awaslah. Kerana sungguhnya Allah mengetahui segala yang ada di langit dan ada di bumi. Tiada berlaku bisikan antara tiga orang melainkan Allah lah yang keempatnya. Maknanya dari sudut ilmu pengetahuannya Tuhan tahu. Dan tiada berlaku antara 5 orang melainkan Allah lah yang keenamnya. Dan tiada yang kurang dari bilangan itu dan tiada yang lebih ramai melainkan Allah ada bersama-sama mereka di mana sahaja mereka berada. Nah, jadi Allah Ta'ala tahu, tak usah duduk pada gelak ke dalam cerah, Tuhan tahu belakang. Kemudian Allah akan memberitahu kepada mereka pada hari kiamat akan apa yang telah mereka kerjakan. Kemudian diterangkan dalam ayat dalam surah ini juga perihal kaum Yahudi yang merancangkan
dan melakukan perbuatan-perbuatan jahat terhadap Nabi dan umat Islam, kaum Yahudi yang banyak ingkaran itu dijanjikan dengan azab seksa dalam neraka. Ini dipanggil surah ini ciri Madinah. Sebab apa? Yahudi tak ada di Mekah. Bila Nabi SAW berhijrah ke Madinah, barulah dia jumpa dengan kumpulan-kumpulan Yahudi. Ada beberapa kabilah di Madinah. Bani Nadir, Bani Qaynuqa, Bani Quraizah. Jadi puak-puak ni yang terakhir sekali kena halau daripada Madinah, kena bunuh, iaitulah Bani Quraizah. Bani Quraizah. Alhamdulillah, cerita kisah Bani-Bani ini ana dah letak dalam buku yang saya tulis. Tajuk dia Madinah Munawwarah, Kelebihan dan Sejarah, tentang penduduk Madinah. Tuan-tuan boleh tengok dalam buku yang saya usahakan itu, insya-Allah. Maka dalam surah ini Allah Ta'ala sebut mula-mula zihar, kemudian mari hukum an-najwa, hukum bisik-bisik. Kita tengok lepas ni bila sampai di tempat dia, insya-Allah. Dan kemudian Allah Ta'ala larang daripada pergi berkasih sayang dengan golongan yang menentang Allah dengan Rasul. Orang kafir yang benci kepada Islam sangat-sangat. Ada kafir tak terima Islam tapi dia tidak memusuhi. Itu satu kumpulan. Allahu Akbar. Jadi ayat ini ada di kalangan orang Islam yang baru masuk Islam, iman dia lemah, tak kuat lagi, kan? Maka marilah cerita az-zihar yang berlaku ini. Sebab zihar itu amalan jahiliyah. Kalau orang itu sudah mantap iman dia tak akan buat lagi. Orang sudah belajar. Tapi oleh kerana ayat ni belum turun, mereka buat, lepas tu turun ayat kita. Kita tengok dari sudut perbincangan dia nanti, insya-Allah, apa yang berlaku kepada sahabat Nabi ini, nama dia Khawlah. Itulah panjang lagi mukaddimah ni, tuan-tuan baca lah. Sebab kita nak ambil kaitan dengan Al-Mujadilah, dengan surah yang kita baca ni, insya-Allah taala. Baik. Kita pergi pada ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Inna Allaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mendengar dan memperkenankan. Kalau kata Tuhan dengar, itu maknanya Tuhan ijabah. Tuhan mustajabkan permohonan yang telah dibuat oleh perempuan itu. Ada perempuan yang bersoal jawab dengan Nabi SAW mengenai suaminya. Sambil dia berdoa merayu kepada Allah mengenai perkara yang menyusahkannya itu. Sedang Allah Ta'ala sedia mendengar perbincangan kamu berdua, dan sungguhnya Allah amat mendengar lagi amat melihat. Baik, para jemaah sekalian, tengok satu-satu kita tengok. Allah Ta'ala mulai surah ini dengan khabar qad sami Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mendengar. Allah SWT semuanya maha mendengar dia. Sifat dia mendengar, as-sami' kan. Jadi dalam ayat-ayat yang banyak, dalam surah An-Nisa, surah An-Nur, surah Al-Ahzab, tanda tuan-tuan, kalau nak cari bab-bab wanita, dalam 3 surah ni banyak. Surah An-Nisa, surah An-Nur, surah Al-Ahzab. Allah Ta'ala telah sebut hukum perempuan dan cara-cara kita nak istizan, nak masuk rumah orang kena minta izin, keluar masuk, dan hukum talak. Tapi dia tak mula dengan ayat ini. Pada sami Allah, Tuhan tak dengar. Tuhan apa ni tak sebut bahawa Allah Ta'ala mendengar. Tapi dalam surah ini dimula dengan qad sami Allah. Ayat ini mengingatkan kita kepada tanda, tuan-tuan. Ini dia panggil, kita nak tafsir Quran dengan Quran. Mengingatkan kita dalam ayat surah Ali Imran, surah Ali Imran ayat 181, laqad sami'allahu qawla allati,
Laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu awliya sanaktubu ma qalu. Sesungguhnya Allah Taala dengar perkata puak kafir yang kata Allah Taala fakir, dia tu kaya. Ni puak Yahudi ni, kerja Yahudi belakang. Bila kata qad sami'allah, Allah nak suruh kita istihdar al-jaw. Nak suruh kita ingat balik, ribai balik suasana yang berlaku pada waktu itu. Tuhan dengar perkataan Yahudi. Biar kita duduk memikir dalam kepala kita, Yahudi berkumpul puak-puak dia, nak kata kepada Allah Azza wa Jalla macam-macam. Nak mentashkik, nak meragukan siapa dia? Puak orang-orang golongan-golongan yang baru berjinak dengan Islam, ataupun orang yang baru masuk Islam. Itu kerja puak Yahudi. Jadi dalam ayat ini, Allah Ta'ala nak suruh kita ni buka telinga betul-betul. Ada seorang wanita datang jumpa Nabi SAW mengadu tentang hal suami dia. Kata di para ulama, dua perkara di sini. Yang pertama, Allah SWT dengar. Sifat dia maha mendengar. Bila kita ada masalah apa-apa, jangan cuba lupa kepada Allah Azza wa Jalla. Mengadulah kepada Allah dan sampaikan maklumat kepada pihak yang bertanggungjawab. Orang buat zalim kita duk mengadu ke Tuhan, ya Rabbi dia ni zalim, hari-hari duk zalim. Hari-hari barang kita kena curi. Itu tak betul juga. Yang sepatutnya kita mengadu pada Allah dan kita report pada polis. Sebab yang kerja atas dunia ni polis. Kan? Kena report. Wanita ni dia mengadu kepada Allah, tapi dia beritahu kepada Nabi SAW apa yang berlaku di rumah dia. Ini baru betul. Itu dia panggil tujuannya qad sami Allah Taala dengar. Allah apa dia tujuan ayat ini? Supaya kita istihdar al-jaw, kita menjiwai peristiwa yang berlaku. Seolah-olah macam kita nampak makcik ni mari berjalan lorak-lorak pergi jumpa Nabi SAW mengadu hal dia. Allahu Akbar. Maka dimulakan surah ini dengan biharfi tahqiq qad. Allah Ta'ala dengar kata-kata kamu. Siapa dia, nama dia? Tanda tuan-tuan. Perempuan itu nama apa? Perempuan itu nama dia Khawlah. Ada orang kita nama Khawlah sini. Khawlah ataupun Khuwailah. Biasa orang Arab ni dia ada Khawlah atau Khuwailah tu dipanggil dalam bahasa orang mengaji nahwu sarah ni dia panggil tasghir Khuwailah. Ada riwayat kata Jamilah. Tapi nama dia Khawlah, nama dia tulis nama ni. Khawlah binti Sa'labah. Khawlah binti Sa'labah radhiyallahu anha, dia mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada kata nama dia Jamilah. Boleh jadi Jamilah sifat dia. Khawlah ni Jamilah. Mana Khawlah yang comel. Khawlah yang comel. Macam kita jugalah nama makcik apa tu? Makcik jangok. Dah. Kata apa? Baik. Suami dia nama apa? Tulis. Suami dia nama Aus. Aus alif waw sin. Aus A-U-S. Aus bin As-Samit. Khawlah. Suami dia nama Aus bin Samit. Adik-beradik kepada Ubadah ibn Samit. Seorang sahabat yang masyhur itu. Ubadah bin As-Samit. Cerita Khawlah. Panjang hari ni boleh jadi kita ni habis dengan cerita Khawlah hari ni. Taqulu Khawlah, dia sendiri cerita. Cerita tentang dia ni. Hadis ini dikeluar oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan lain-lain. Cerita sebab nuzul, sebab turun ayat ni. Khawlah kata, aku ni isteri kepada Aus ibn Samit. Wa kana syaikhan kabiran. Seorang tua dah. Hak ni masalah kita ni lah. Kadang-kadang budak-budak perempuan ni dikahwinkan dengan tok ayah hak tua-tua. Budak ni muda lagi. Nikah dengan orang tua ni kak, jadi banyaklah sikit kerenuh dia nya. Munggo dia tak larat dah. Dia kaedah orang ni kalau tak larat dengan tangan kaki, dia larat dengan mulut. Pasal tu lah orang tua-tua ni banyak merepek. Nah, waktu dia sihat dia tak mengepek bukan anak dia. Nak kerja dia buat sendiri, nak makan dia masak, nak air. Tapi bila tua ni memanggil anak lah kita. Itu.
Jadi Aus ni syaikhan kabiran wa qad asa'a khuluquhu wa dajir. Allah musta'an. Akhlak dia tak apa baik. Dajir maknanya suka duduk bertempik, mengepek macam-macam. Satu hari dia balik ke rumah, kata Khawlah, faraja'tu bi syai'. Aku minta dengan dia lah. Tak tahulah boleh jadi makan dia gandu habis ke apa. Yang penting dia tak detailkan. Raja'tu bi syai' maknanya saya bincang dengan dia sesuatu. Kalau kita ibarat kata ginilah, bang, kita ni sedak-sedak duduk pun gandum tak ada kat dapur tu. Nak makan macam mana? Faghadiba, bila suami isteri dia buka mulut nak bincang, ghadiba, dia marah. Baking orang tua ni. Terus dia kata perkataan yang biasa diguna oleh jahiliah dulu, anti alayya ka zahri ummi, mu haram ke atas aku sentuhmu seperti haram aku sentuh buat persetubuhan dengan mak. Oh, sudah dah lah. Dia boleh berat sekali dengan mak dia. Kalau kata dengan adik-beradik kecil lagi dengan ibu. Sudah dah lah. Lepas dia kata, dia pun keluar daripada rumah, pergi duduk di kelab kawan-kawan dia. Jumpa kawan-kawan duduk situ. Bukan duduk mikir kali. Aku ni kata macam-macam ke bini aku ni. Bini muda lagi. Comel pula. Tak lama balik semula. Summa dakhala alayya fa idza huwa yuriduni ala nafsi. Balik-balik mari nak pegang bini dia, mengko isteri dia, tapi dia tak ingat ke perkataan dia tadi melarang dia daripada sentuh isteri. Zihar tadi. Balik mula nak pegang aku. Oh, sudah dah lah. Faqultu lahu kalla. Jangan sentuh aku. Tadi mu sumpah apa aku tadi? Mu kata haram aku ni mu sentuh. Sekarang ni mu nak sentuh pula? Tidak. Oh, sudah dah lah. Dia bersumpah dengan nama Allah, mu jangan sentuh aku sekali-kali. Mu jangan sentuh aku, mu telah keluar perkataan yang diguna oleh jahiliah untuk menceraikan isteri. Sehingga Allah Ta'ala putuskan di antara kita dua, jangan sentuh. Fawasabani, dia mari nak pegang aku. Wam tana'tu. Aku kata, jangan. Aku dah sumpah tadi, jangan sentuh. Faghalabtuhu, dia orang tua, sekalinya tolak ke bawah kawan tu. Allahu Akbar. Fa'alqaituhu anni thumma kharajtu ila ba'd. Aku pun keluar daripada rumah, pergi rumah jiran, pergi pinjam pakaian. Kain tuduh ke apa pinjam. Keluar dari rumah lari saat ni, tak ada nak ambil kain-kain, minta kain pakaian molek. Thumma kharajtu hatta ji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pun keluar pergi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fajalastu baina yadayhi. Aisyah kata, aku ada di mari tu. Dia kata, Aisyah, aku nak mengadu hak Nabi. Aisyah kata, silakan. Jadi Aisyah duduk akhir jalan, tak dengar dia cakap apa. Dia pergi jumpa Nabi, dia pun mengadu hak dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mengadu tentang suami dia ni orang tua, baking, garang ni macam ni, keluar perkataan tak baik ni, Rasulullah berkata dia, ya Khawlah, ya Khuwailah, biasa nama manja sikit, Khuwailah. Ibnu ammuki syekhun kabir, fattaqillaha fi. Suamimu tu, warismu juga, dia pun orang tua. Tolonglah jaga dia, layan dia, jangan gini. Qala Khawlah. Khawlah tak puas hati. Fa wallahi, dia bersumpah, ma barihtu, aku tak akan balik sehingga Allah Ta'ala turunkan Quran, nyatakan hukum tentang apa yang telah dia buat. Sedaklah dia zaman Nabi, tak minta turun wahyu. Allahu Akbar. Tak lama, bila dia kata lagi tu, tiba-tiba Rasulullah diam. Tanda tu, makna malaikat Jibril mari. Nabi kita kalau tengah dia diam, tengah bercakap dia diam. Kalau atas unta terduduk, itu menunjukkan Jibril datang, bawa wahyu. Berat wahyu ni. Kan dalam satu cerita yang telah kita sebut, seorang sahabat duduk di tepi pohon Nabi, tertindih. Oh, dia kata nak cabut nyawa aku, nak habiskan wahyu turun. Lama Nabi duduk senyap. Summa surriya anhu. Kemudian Nabi tarik nafas. Gitulah maknanya lepas dah daripada hak berat. Nabi panggil, ya Khuwailah, qad anzalallahu fiki wa fi sahibiki. Masya-Allah. Allah Taala buat turun ayat Quran tentang awak, pengaduanmu dan hukum suamimu. Kenapa? Kemudian Nabi kita baca ayat ni. Summa qara alayya, Nabi kita baca, qad sami'allahu
Qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sampai kepada ayat yang keempat. Habis daripada ayat ini sampai ayat keempat, itu semua hukum tentang zihar, hukum tentang zihar. Bila turun ayat Quran, dalam ayat ini Allah Taala sebut kita kena baca semua ayat baru tuan-tuan boleh faham kan. Hukum dianya, apabila orang zihar pada isteri dia, dia kata lagu saat ni, mung dengar ni kataan ni, anti alayya haram, mu ni haram ke atas aku seperti haramnya mak aku. Maknanya haram sentuh. Maka isteri dia jadi zihar. Dia menyamakan isteri dengan mak dia dari sudut pengharaman. Ni orang keliru ni. Kayak kita, kayak kalau tengok anak sekali-sekala tak? Kak Long ni macam lah ibu. Muka dia tak ada meh. Orang panggil ada meh, ada rupa mak dia. Kita kata, kakak ni, abang ni macam rupa abah. Macam, ataupun kita kata ke bini, awak ni sama, serupa dengan mak saudara saya, hak bosu tu. Ada muka dia, muka orang panggil muka bulak belakang, muka bujur. Itu bukan zihar. Itu dipanggil malamih. Persamaan dari sudut bentuk rupa, tak ada masalah tu. Ni ada kata, sudahlah ustaz. Ada orang tanya soalan ni. Sudahlah saya zihar ke macam ni? Kata, tak zihar. Tanda saya ke bini duk cerita sopa orang itu sopa kan ni. Nah, kadang-kadang bini dia bukannya comel tapi nak suruh naik semangat ni. Nah, kata, lawa awak ni. Macam pelakon. Saya tak tahu pelakon tambahan tu. Bukan pelakon asli. Jadi maknanya itu tidak jadi zihar. Zihar ni dia kena kata, anti alayya qazhari ummi, harammu ni seperti haram mak aku, untuk bab sentuh jima dan sebagainya. Bila dia kata lagu ni, maka undang-undang yang pertama dia kena merdeka seorang hamba. Nabi kata, faqala li ya Khuwailah, mu balik bagi tahu kepada suamimu, murhu falyu'tik raqabah, suruh dia merdeka seorang hamba, barulah dia boleh sentuh kamu. Faqultu wallahi ya Rasulullah ma indahu ma yu'tik. Rasulullah maaflah, dia ni pakai hangit mana ada nak merdeka hamba, dia sendiri pun letih. Nabi kata falyasum syahraini mutatabi'aini. Kalau tak mampu merdeka hamba, dia puasa 2 bulan berturut-turut. Cari penyakit. Kan? Dulu kita belajar dalam bulan Ramadan, puasa 2 bulan berturut-turut ni kes apa? Kes suami isteri juga. Tuan-tuan kena ingat. Kes suami isteri ni, undang-undang dia puasa 2 bulan berturut-turut, suami yang melakukan jima dengan isteri dia pada siang Ramadan dalam keadaan mereka berpuasa. Kalau dia musafir, tak wajib puasa, buat di hotel mana-mana, tak ada masalah tu. Kan? Ada di rumah ni, tak ada musafir, tak ada apa. Ya Rasulullah, innahu syekhun kabir, orang tua tu Rasulullah, puasa Ramadan apa penat, nak puasa 2 bulan berturut-turut nak pula. Nabi tukar pada akta yang 3, falyut'im sittina miskinan, suruh dia beri makan, kafarah zihar dia ni berapa? 60 orang miskin. 60 orang miskin. Allahul musta'an. Faqultu, dia berkata pula, wallahi ya Rasulullah ma indahu min syai'in yatasaddaqu bihi. Tak ada duit dia ni, nak beli 60 orang miskin, tak ada. Dia pandai cakap rupanya, nak merdeka orang tak mampu, nak puasa 2 bulan tak gerak, nak beri makan orang miskin tak boleh. Allah faqala fa innahu sanu'inuhu bi'araqin min tamrin. Tak apalah, Nabi sallallahu kata, kami bantu dia, aku akan beri 1 raga tamar, dan bolehlah dia bagi tamar itu dengan untuk bayar dia punya kafarah zihar. Kata di Khawlah, wa ana ya Rasulullah sa'uinu, aku juga nak pergi cari sembako tamar nak bagi kepada dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad asabti wa ahsanti, mu ni betul lah tindakan kamu dan baiklah kamu ni. Jadi maknanya isteri, kalau suami tersepit, boleh kita bantu dia dan jadi sedekah. Isteri yang bagi bantu suami, dia jadi sedekah ketika itu.
Jadi sedekah, jadi sedekah. Kata Nabi, fazhabi wa tasaddaqi anhu thumma stausi bi ibni ammiki khaira. Nabi kata baliklah, ambil utama ni sedekah ni 20 orang miskin, mu jagalah anak sepupu anak pak cikmu ni, mana waris dia. Orang tua ni mu jaga moleklah. Allahu akbar. Itu satu kisah, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan lain-lain. Kata di Aisyah, Sayyidah Aisyah duduk dekat Nabi, dia kata apa? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mendengar pengaduan hamba-Nya. Dia mari nak mengadukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ana fi nahiyatil bait. Aku ada tepi rumah ni. Dalam rumah ni aku duduk sini. Kalau buat kerja lain dia tak dengar. Dia ya Aisyah pun bukan nak ambil orang panggil busybody. Setiap orang mari nak masalah, pergi duduk dengar belakang. Apa ni? Kerja Nabi ni kerja ketua negara kan. Ya isteri jangan campur pentadbiran. Sepatutnya begitu. Kita kadang-kadang ada juga masalah ni. Negara ni bila isteri masuk campur pentadbiran negara, maka rusak dunia ni. Baik. Aisyah radhiyallahu anha, dia tak campur. Orang ni mengadu Nabi bukan mengadu aku. Agilah cakap. Dia kata apa? Aku tak dengar. Dia kata apa? Wallahu yasma'u. Allah Ta'ala dengar. Masya Allah, tabarakallah. Aku tak dengar. Dia cakap apa? Tapi Allah yang maha mendengar telah mendengar apa yang telah diadu, pengaduan yang telah dibuat oleh Khawlah. Masya Allah, tabarakallah. Itu riwayat yang pertama, cerita Khawlah. Ada riwayat kata Khawlah ni duduk di bawah isteri kepada seorang laki-laki Ansar. Dia ni perangai dia tak apa baik, buta dah mata dia tu. Buta dah mata. Jadi samalah lebih kurang cerita ni. Bila dia mari ngadukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata ma'alamu illa qad hurrimti alaih. Masa tu belum tu ayat. Nabi kata kataan ini menyebabkan kamu telah haram untuk disentuh oleh dia. Tunggulah. Kamu dia barulah tu ayat ni. Maka Nabi kata, pergi panggil suami mari sini. Dia pergi panggil, fantalak. Dia mari, bila mari, cerita Nabi kita pun baca ayat ini, surah Al-Mujadilah, sampai kepada ayat itu. Masya Allah, tabarakallah. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, tengok dalam ayat ni. Barulah kita boleh pergi kepada cerita lain. Ayat yang pertama, Allah cerita ada seorang perempuan. Nama apa perempuan? Khawlah binti Sa'labah. Ataupun nama manja dia Khuwailah. Khuwailah. Ayat yang kedua mendetailkan apa yang dia mengadu. Alladzina yuzahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allai waladnahum wa innahum layaquluna munkaram minal qawli wa zura wa innallaha la'afuwun ghafur. Orang-orang yang ziharkan istrinya. Jelaslah, zihar kita dah sebut tadi. Dia kata, mu haram ke atas aku seperti haramnya belakang mu aku. Haram lah. Itu dia panggil zihar. Kalau kita tengok muka bini comel, you ni, dah. Tengoklah siapa dia, you ke Dinda ke siapa. Macam muka anak saudara saya. Contoh. Tidak jadi zihar tu. Naknya mengharamkan, itu baru tak boleh. Siapa yang menziharkan istrinya dari kalangan kamu adalah orang-orang yang bersalah. Kerana isteri-isteri mereka bukanlah ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain melainkan perempuan-perempuan yang melahirkan mereka. Mak kita tu beranak kita. Dan sesungguhnya mereka dengan melakukan yang demikian memperkatakan suatu perkara yang mungkar dan dusta. Allah Ta'ala marah. Dia panggil telah mengatakan perkataan mungkar dan dusta. Dan ingatlah sungguhnya Allah Ta'ala amat pemaaf lagi maha pengampun. Kalau mu tersalah, mari sini maaf. Nak maaf macam mana? Macam mana nak maaf? Baca ayat yang ketiga. Walladzina yuzahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu. Tengok, jatuh hukum dalam ni.
dan orang-orang yang ziharkan istrinya, kemudian mereka berbalik daripada apa yang mereka ucapkan, bahawa istrinya itu haram kepadanya. Lepas dia kata, mari nak pergi bini pula. Mari nak berdekat dengan dia pula, contohnya kata-kata. Mari nak bersetubuh dengan dia, apa jadi? Maka hendaklah suami itu jatuh hukum. Nak balik pula kepada isteri, maka hendaklah suami itu yang pertama sekali fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa, hendaklah memerdekakan seorang hamba abdi sebelum mereka berdua suami isteri bercampur. Sebelum mu nak bercampur balik dengan bini mu, pergi merdeka hamba dulu. Mu cari penyakit keluar perkataan ni. Zalikum tu'azuna bihi wallahu bima ta'maluna khabir. Dengan hukum yang demikian, kamu diberi pengajaran supaya jangan kamu mendekati perkara yang mungkar itu. Mu jangan buat benda ni. Hak tak pernah buat lagi, jangan cuba nak buat. Ini benda mungkar. Dan ingatlah Allah amat mendalam pengetahuannya akan apa yang kamu lakukan. Tuhan tahu belakang. Apa dia hukum? Baik. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا. Kemudian sesiapa yang tidak dapat merdekakan hamba, zaman kita hari ini hamba tidak ada. Ataupun waktu hamba ada tapi dia miskin, nak merdeka tak boleh. Apa nak buat? Maka hendaklah ia berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum mereka suami isteri itu bercampur. Ini hukum yang kedua. Pindahlah. Tak mampu ni, puasa. فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 miskina. Akhirnya siapa yang tak sanggup puasa 2 bulan berturut-turut, bahaya tahu. Contoh orang ni puasa 58 hari. Hari 59 dia tak puasa, kena start semula, satu balik. Itu dipanggil berturut-turut. Bukan macam puasa 6, boleh pecah-pecah. Tak mampu nak puasa, tak larat, tua, sakit, tak sihat, maka hendaklah ia memberi makan 60 orang miskin. Cari 60 orang miskin, kita beli 60 beras, 60 makanan, pergi bagi makan pada 60 orang miskin. Ditetapkan hukum itu untuk membuktikan keimanan kamu kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan mematuhi perintahnya serta menjauhi adat jahiliyah, dan itulah batasan-batasan hukum Allah. Dan bagi orang-orang yang kafir disediakan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Bagi orang kafir boleh cari sakit. Allahu akbar. Ini ayat Quran ini, para jemaah sekalian, menceritakan kepada kita tentang bahayanya perbuatan zihar terhadap isteri. Zihar. Maka ada lagi lah beberapa riwayat lain yang menyebut tentang zihar. Yang penting bagi kitanya, Allah Ta'ala sebut di sini beberapa perkara. Coba tengok. Satu lagi peristiwa Khawlah. Dah sebut dah nama dia, kita sebut apa sudahlah, kan. Khawlah ini di zaman pemerintah Sayyidina Umar. Panjang umur dia. Umar lalu dia panggil, "Ya Sayyidina Umar." Tak. Fawaqafa laha, Sayyidina Umar pun berhenti. Orang lain, pembesar-pembesar lain tengok, makcik mana ni? Berani panggil Umar ni. Dia panggil Umar. Umar khalifah. Sayyidina Umar berhenti. Debel. Orang Kelantan kata, debel kok makcik ni. Boleh dia panggil khalifah dia. Dia panggil, "Hei ya Umar." Dia panggil, "Hei Umar, mai." Dia kata, "Umar, aku duk jagamu wa anta." Masa tu orang panggil mu Umairah, budak kecil. Umar, mu duduk balah dengan budak di Suk Ukas. Umar, mu ni aku duk jagamu, aku tengok mu ni duk balah dengan budak waktu kecil di Suk Ukas. Saudara. Tak lama mu besar, orang panggil Umar. Sekarang ni orang panggil mu Amirul Mukminin. Khalifah dah. Fattaqillaha fi ra'iyah.
Allahu Akbar. Boleh dia bagi nasihat kepada khalifah. Mu takut Allah Ta'ala dalam menguruskan rakyat kamu. Wa'lam. Dengan nasihat dia. Menariklah nasihat kepada khalifah ni. Anna man khafal wa'id qaruba minhul ba'id. Tulis sikit kata-kata ni, nasihat kaulah pada Sayyidina Umar. Siapa dia takut pada janji siasat Allah Ta'ala, maka dia akan mendekatkan yang jauh. Maknanya, kita jaga betul-betul rakyat kita ni. Wa man khafal maut khasyal faut. Siapa dia takut mati, dia bimbang juga terlepas peluang untuk melakukan ibadat di atas dunia ini. Bila dua patah ya dia kata, ya Umar, man khafal wa'id qaruba minhul ba'id. Wa man khafal maut khasyal faut. Fa baka Umar. Sayyidina Umar menangis. Allahu Akbar. Hati lembut. Orang tegas backing tapi lembut hati. Menangis Sayyidina Umar. Allahu Akbar. Fantarha hadus sahabat. Sahabat hidup kawal Sayyidina Umar ni kata, apa makcik ni? Mu ni banyak cakap lah siapa menangis khalifah ni. Umar apa paling? Umar kata, awak ta'rifu hazi? Mu tak kenal kau siapa dia ni? Siapa ni? Berani mu tegur dia ni? Dia kata, hazihi Khawlah binti Sa'labah allati sami'allahu qawlaha min fawqi samawat. Inilah Khawlah yang Allah Ta'ala dengar pengakuan dia kepada Nabi daripada 7 lapis langit. Masya Allah. Fa Umar wallahi ajdadu an yasma'alaha. Kalau Allah Ta'ala dengar pengaduan dia, Allah Ta'ala jawab, Umar lebih berhak untuk mendengar nasihat dia. Masya Allah. Subhanallah. Khalifah mendengar nasihat daripada rakyat. Dan kita ingatlah orang-orang makcik-makcik ni yang ada kedudukan, ada hikmah. Tengok dia bagi nasihat 2 patah ya pada Sayyidina Umar. Umar menangis. Umar kata kalau Allah dengar percakapan dia, takkanlah Umar tak boleh dengar. Masya Allah, tabarakallah. Jadi para jemaah sekalian, al-jidal, tengok dalam ayat kita ni. Al-jidal tu maknanya kuat. Aku tak mau gini. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Tengok ayat. Allah Ta'ala dengar hiwar. Hiwar ni dialog di antara kamu. Mula-mula dia cakap dengan Nabi tu, kuatlah sikit. Nak ngadu hak suami ni. Bila dah Nabi dah dapat terangkan hukum, itu dipanggil hiwar. Kita pun berbeza. Kalau kita nak berdebat, kuat sikit. Awak ni gini-gini ni. Tapi kalau kita hiwar, dia panggil dialog, lembut. Itu dari sudut bahasa. Allahu Akbar. Kita ambil sikit-sikit secara ringkasnya kesimpulan daripada 4 ayat yang kita baca ni. Allah Ta'ala mendengar. Jadi sifat Allah Ta'ala sami. Allah Ta'ala mendengar. Tuan-tuan yang suka duduk cakap bab sifat ni, kadang-kadang kita ni suka bila baca bab sifat, kita duduk mikir dengan otak kita. Dalam mazhab yang kita pegang, Allah Ta'ala mendengar, Allah Ta'ala melihat. Kalau orang tanya kita, Allah Ta'ala melihat macam mana? Merah mata lah kita. Kenapa tanya? Dan bila sifat lain macam itu juga. Bila kita sebut tentang sifat Allah Ta'ala sekian, kita kata macam mana ni? Kita kata Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Itu satu yang kita kena buat. Mana dia mendengar di sini bukan sekadar dengar. Allah Ta'ala Maha mendengar. Kalau kita kata dengar, dengan mana istijabah. Allah Ta'ala perkenankan aduan dia. Supaya kita juga ada. Kalau kita gini-gini, kita mengadu pada kerajaan. Kerajaan telah mendengar hasrat rakyat. Mana terimalah. Kalau sekat dengar saja, pada tak dengar tu apa? Kan? Allah Ta'ala dengar apa yang telah berlaku di antara kamu. Kemudian Allah kata, Inna Allaha sami'un basir. Tengok. Akhir ayat, Tuhan kata sifat Allah Ta'ala, sami' mendengar. Basir melihat. Jadi apa yang mengadu semua ada. Dalam ayat yang kedua, wal-allazina yuzahiruna minkum min nisa'ihim, terjemahan yang telah anda baca tadi, mana orang yang zihar ni dia kata isteri dia haram ke atas dia, seperti haramnya mak dia. Orang Arab dulu, bila kata macam ni, dia sudah jadi cerai. Sudah jadi cerai. Tapi dalam Islam tidak sedemikian. Belum cerai lagi. Cuma perkataan itu bohong, dusta. Maka Allah Ta'ala sebut supaya oleh kerana perkataan sendiri itu batil, menyamakan isteri dengan ibu, maka hukum juga batil, tak payah dipakai dalam syariat. Jadi, apa yang kita nak buat? Nak buatnya kena bayar 3 perkara. Merdeka seorang hamba tadi. Merdeka seorang hamba. Tengok dalam ayat ni, Tuhan kata kena merdeka seorang hamba. Perkataan kamu tu zur, tapi Allah Ta'ala Ghafur, Maha Pengampun. Ada peluang untuk kita bertobat. Orang yang telah menziharkan, tengok ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga ni Allah Ta'ala kata muzihar,
Bila kamu zihar, pergi merdeka hamba. Ayat ini memberi peringatan kepada kamu, mu jangan duduk main-main, kan? Mu jangan duduk main-main. Jangan duduk keluar perkataan-perkataan yang suka-suka begitu. Lah. Allah Taala peringatkan beratnya perkataan ini merdeka seorang hamba. Kalau kamu ada hamba tak merdeka, wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Taala sangat mengetahui apa yang kamu buat. Mu langgar tapi tak patuh. Ini masalah kita. Ini ramai orang ni. Ana jumpa seorang makcik. Dia kata, "Ustaz, pak cik tu mati dah, suami dia mati. Tapi kami zaman muda dulu pernah melakukan persetubuhan jima' di siang Ramadan. Apa hukum?" Allah, kita palinglah kelahi malu makcik. Bila tu makcik? Zaman muda lah. Tapi bila dengar ustaz ceramah ni, saya nak tanya hukum. Kita kata, pakcik dia mati lama dah. Tak bayar lagi kafarah jima' di siang Ramadan. Ini berlaku. Sebab itulah bila mari hukum, Tuhan kata, wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Ta'ala dengan apa yang kamu buat, sangat mengetahui. Khabir. Tahu berlaku, kamu laku. Jangan jadi main-main. Barulah mari, kalau kamu tak mampu sungguh-sungguh, berpindahlah kepada undang-undang yang kedua. Undang-undang yang kedua apa dia? Undang-undang yang kedua berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tak mampu juga, fa it'amu sittina miskinan, pergilah beri makan 60 orang miskin. 60 orang miskin. Artinya dalam ayat ini banyak pendidikan yang dapat kita belajar. Dapat pendidikannya, satu-satu ayat Tuhan kata aku dhamir. Allah tak ada sebut hati kita, betul ke tak mampu? Ni ramai orang lagi. Dia mampu pun, tapi cari hak tak mampu. Buat tak mampu, bahaya. Allahu Akbar. Di akhir ayat Tuhan kata apa? Lepas pada it'amu sittina miskinan, zalika litu'minu billahi wa rasulih. Allah Ta'ala nak tengok betul-betul memberiman ke tidak. Kalau mau keluar perkataan tak mau bayar, itu iman tak kuat. Wa tilka hududullah, itulah ketetapan sempadan Allah Ta'ala buat. Walil kafirina azabun alim. Siapa dia engkar, siapa dia tak mau ikut, langgar batasan Allah Ta'ala ini, bagi mereka azab yang pedih. Allahu Akbar. Ada juga dalam satu cerita lagi, dia kata apa ni, ada orang itu melakukan zihar, lepas tu dia pergi jima' isteri dia. Sebagaimana berlaku pada seorang yang bernama Salamah bin Sakhar al-Bayadi. Dia ni bahasa dia ni, dia dalam kata-kata syabaka gulmah, maknanya nafsu dia kuat. Dia marah ke bini, kuat kan. Falamma dakhala Ramadan zahara min imraati. Jadi banyaklah bendanya. Akhir kali turunlah ayat Quran ini. Yang penting pada jemaah sekalian, insya-Allah itulah di antara cerita ringkas tentang zihar. Untuk maklumat detail tentang zihar, tuan-tuan muslimin dan muslimat boleh tengok dalam rakaman video yang telah saya rakamkan. Ana syarah kepada kitab Fiqh al-Manhaji. Fiqh mazhab Syafi'i. Cari fiqh manhaji bab zihar, detail di sana, syarat-syaratnya, rukun nak jadi ziharnya, bagaimana lafaz-lafaznya boleh jadi zihar, telah kita huraikan di sana. Jadi dalam ayat ini saya tak hurai secara detail, cuma kita nak memahami isi konten maksud ayat yang telah kita bincangkan ini, insya-Allah. Habislah kita orang panggil bab yang pertama dalam surah ini, bab zihar. Insya-Allah kita akan sambung lagi dalam perbincangan yang akan datang di dalam bab lain pula, bermula daripada ayat yang kelima, insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.